Buletin Didik 4 Januari bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada peningkatan harga bagi kelengkapan persekolahan. Hasil tinjauan di sekitar Lembah Kelang juga mendapati tidak ramai ibu bapa keluar membeli kelengkapan sekolah yang akan bermula pada 10 Januari nanti. Ikuti tinjauan yang dilakukan Mas Zarif Zafri Azizdes. Tinjauan dimulakan di Bangi Selangor siang tadi mendapati ada ibu bapa yang keluar seawal 11 pagi mencari kelengkapan untuk anak-anak mereka. Barang-barang keperluan sekolah yang dibeli juga memadai, memandangkan ada sebahagian mereka yang kerugian ekoran bencana banjir yang melanda baru-baru ini. Buat masa ni saya rasa masih okey sebab sebelum ni pun saya memang kita datang beli kat sini lah. So harga dia pun masih mampu milik lah bagi saya. Kalau ikutkan terus terang saya katakan belum lagi, belum betul-betul bersedia sebab baru ni pun dengan area rumah tu ada yang banjir apa semua. So masih banyak benda yang nak kena settlekan dulu lah baru tu. Ini pun kira ambil masa last minute untuk waktu anak punya barang lah. Harga barang tu tak naik sangat lah. Kalau barang pakaian sekolah ni tak apa naik sangat. Tapi yang makanan tu banyak lah naik. Macam sayur, ikan, apa semua ayam kan. Ada tu ada naik lah. Kalau yang ni tak ada sangat lah. Nampak harga ada. Ada juga yang naik tapi kita tak perlu yang naik tu. Kita beli yang mana yang perlu saja. Yang tak perlu tak payahlah. Sama je kalau harga kasut tu, kalau jenama palas tu memang naik. Memang tu lah harga dia, memang mahal lah harga dia. Sementara itu, tinjauan di Pusat Beli Belah Pakaian di Petaling Jaya mendapati keadaan lengang di kedai menjual kelengkapan sekolah. Menurut pembantu kedai, dia menjangkakan kehadiran ramai pembeli pada saat akhir menjelang pembukaan sesi persekolahan nanti. Walaupun buat masa ini tiada peningkatan harga bagi keperluan barangan sekolah mahupun makanan yang akan dijual di sekolah nanti, perbelanjaan bijak perlu dilakukan oleh semua pihak bagi memastikan sesi persekolahan yang akan bermula pada 9 hari bulan ini berjalan lancar dan tidak membebankan, terutamanya kepada ibu bapa dan pelajar. Zarif Zafri Azizdes melaporkan. Pengoperasian semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM yang terbabit dengan bencana banjir hanya akan bermula setelah ia bersedia untuk beroperasi. Dalam satu kenyataan, KPM memaklumkan apabila institusi pendidikan itu selesai dibersihkan dan sedia untuk kembali beroperasi, ia akan dibuka semula pada Ahad atau Isnin minggu persekolahan berikutnya. KPM akan terus memantau dan mengemaskini senarai institusi pendidikan yang dilanda banjir atau dijadikan pusat pemindahan sementara PPS pada setiap Rabu. Sebarang perubahan senarai yang dikeluarkan KPM adalah tertakluk kepada situasi semasa bencana banjir. Justru wujud kemungkinan berlakunya pertambahan atau pengurangan bilangan institusi setiap minggu dan senarai itu boleh diakses melalui laman sesawang KPM. Setakat semalam, 18 institusi pendidikan membabitkan 16 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah masih dinaiki air. Manakala 87 institusi pendidikan masih dijadikan PPS, selain 8 lagi yang terkesan akibat banjir, belum bersedia untuk beroperasi. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin meminta semua guru besar, pengetua dan pegawai pendidikan daerah di Pantai Timur Sabah menghantar laporan kerosakan struktur bangunan atau harta benda sekolah yang terjejas akibat banjir kepada KPM. Katanya KPM akan sedaya upaya membantu mana-mana kerosakan yang perlu dibaiki segera menjelang sesi persekolahan negeri itu bermula 10 hari bulan nanti. InsyaAllah KPM akan bantu dengan sedaya upaya apa juga mana-mana kerosakan yang agak mendesak, oleh kerana kita faham pengoperasian sekolah akan bermula pada 10 hari bulan. Jadi kita tidak mahu nanti keadaan ini akan menjejaskan sesi pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Itu sebabnya saya meminta semua sekolah PPD bekerjasama untuk siapkan laporan lengkap untuk diangkat ke KPM. Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat banjir di Pejabat Pendidikan Daerah Tongot Telupit. Laporan tersebut akan menentukan sama ada sesi persekolahan akan diteruskan atau tidak bagi sekolah yang terjejas banjir terutama yang dijadikan PPS. Di daerah Telupit, 3 sekolah terjejas banjir, manakala sebuah sekolah rendah dijadikan pusat pemindahan sementara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan bayaran wang ihsan kepada semua mangsa banjir di seluruh negara perlu diserahkan sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing.
Setakat ini 5 negeri iaitu Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Terengganu dan Perak mencapai 100% pembayaran bantuan wang ihsan kepada ketua isi rumah yang terkesan banjir. Wang ihsan ini mesti disalurkan segera, diserahkan kepada mangsa dengan segera. Dan kalau boleh sebelum balik ke rumah masing-masing. Kita jangka sebelum balik mangsa-mangsa lain di PPS lain juga akan dibayar RM1,500. Ini adalah wang ihsan. Jalan lain seperti saya katakan, kita ada insentif ataupun sumbangan-sumbangan lain. Beliau ditemui selepas melawat PPS Balai Raya Kampung Tandong Segamat. Terdahulu Perdana Menteri yang menghabiskan masa lebih sejam di PPS berkenaan turut diberi taklimat oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS daerah. Beliau juga menyampaikan wang ihsan kepada 26 ketua keluarga di PPS ini. Ia membabitkan RM1,500 yang mana RM1,000 adalah sumbangan kerajaan persekutuan manakala RM500 daripada kerajaan negeri. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDM. Kembali bersama Buletin Didik. Kita teruskan lagi dengan laporan mengenai situasi banjir. Johor masih mencatat jumlah mangsa tertinggi berbanding 6 negeri lain. Setakat jam 6 petang tadi, sebanyak 81 PPS dibuka di Johor menempatkan 5,343 mangsa daripada 1,399 keluarga. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, daerah Segamat paling terjejas dengan jumlah PPS meningkat lebih 50. PPS di Dewan Serbaguna Kampung Logah Segamat menempatkan mangsa banjir paling ramai iaitu 519 orang. Menurut Ketua Zon 4 JBPM Johor Penguasa Bomba Rasidi Mat Yunus, meskipun tiada korban banjir direkodkan di negeri itu, orang ramai perlu menghargai nyawa dan mengutamakan keselamatan. Di mana aspek keselamatan tak ada pakai PPE yang lengkap, tak ada pakai PFD, tak ada boleh berlumba pula. Lepas tu sanggup ambil risiko harung air kan, macam pesta air dibuatnya. So saya harap benda ni harus ada satu kesedaran lah. Nampak macam seronok, tapi sebenarnya air ni nampak tenang, tapi di dalam air tu adalah satu arus yang deras kan. Tambahnya, penduduk kawasan yang terjejas perlu sentiasa berwaspada walaupun sudah biasa dengan situasi ini. Jumlah mangsa banjir di 6 negeri lain iaitu Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Melaka dan Sabah menunjukkan sedikit penurunan berbanding pagi tadi. Daripada 14,344 mangsa pagi tadi, jumlahnya menurun kepada 12,980 orang yang ditempatkan di 179 PPS. Di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 1,932 orang berbanding lebih 2,600 pagi tadi, dengan mangsa-mangsa ditempatkan di 18 PPS di Alor Gajah, Melaka Tengah dan Jasin. Di Terengganu, jumlah mangsa kekal 19 orang sejak pagi tadi di 2 PPS di SK Lembah Jabur dan SMK Geliga Kemaman. Di Pahang, jumlah mangsa berkurangan kepada 1,408 orang di 38 PPS. Di Negeri Sembilan, jumlah mangsa juga menurun kepada 1,644 orang di 15 PPS yang masih dibuka. Manakala di Selangor, jumlah mangsa banjir di 2 PPS di Kuala Langat tidak berubah iaitu seramai 40 orang. Di Sabah, bilangan mangsa banjir menurun kepada 2,675 orang berbanding lebih 3,000 mangsa direkodkan pagi tadi. Dalam era yang serba moden ini, media sosial banyak memberi impak kepada kehidupan kita. Biarpun sering digunakan sebagai tempat perkongsian mengenai pelbagai perkara, ia perlu digunakan dengan penuh beretika. Pengabaian atau kegagalan pengguna cakna kepada literasi media sosial boleh membawa kepada implikasi undang-undang.
Tahun lalu dianggarkan lebih 3.6 bilion penduduk dunia menggunakan media sosial dan dijangka mencecah 4.41 bilion menjelang 2025. Menjadi aktiviti paling popular pengguna internet masa kini. Timbul kerisauan terhadap keupayaan menggunakannya dengan lebih berhemah, beretika dan efektif. Media sosial ni adalah tempat kita berkongsi. Tempat kita berkongsi tu maknanya kita akan berkongsi apa-apalah saja kehidupan, sama ada hal diri kita atau hal orang lain, ya. Berkongsi bermakna kalau kita menggunakan teknologi IG, teknologi digital ini, dia macam tu saja. Maknanya you kongsi, pop tu dapat dan you tak boleh tarik balik dah. Orang kata terlajak perahu boleh diundur, terlajak share dalam IG buruk padanya kalau tak betul, kan? Betul. Jadi kita tak, the moment kita masuk dalam IG, dalam mana-mana digital platform, berada di situ, kita delete lah, tapi orang lain tak delete, orang dah pegang dah semua apa-apa yang kita tulis atau apa-apa yang kita kongsi. Setiap individu perlu bertanggungjawab terhadap hantaran yang dibuat. Tidak semua perkara boleh dimuat naik sesuka hati dan secara sembrono. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita wajar berkongsi perkara yang benar serta menjauhi fitnah. Janganlah bercakap benda-benda yang boleh menghina orang lain. Yang boleh menghina, mengutuk, itu biasalah saya tengok. Saya ni suka tengok pokok-pokok dalam grup-grup pokok-pokok kat IG ke dekat Facebook kan. Kadang-kadang grup yang kita pergi tu grup pokok lah, grup masak lah, grup apa, tapi ada je orang yang menyelip benda-benda yang menyakiti hati orang lain. Dan itu janganlah, ya. Kadang-kadang admin dah tulis dah, jangan buat tulis benda-benda yang menyakiti, tapi masih lagi juga jangan menghina orang lain, ya. Sebab menghina orang lain juga menyakiti hati orang dan akan memberi kesan yang seterusnya. Ramai yang tidak sedar, penggunaan media sosial yang tidak beretika boleh dikenakan tindakan undang-undang. Hantaran yang berbau lucah atau menyebabkan kacau ganggu boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia selain Seksyen 299 Kanun Keseksaan. Selain itu, hantaran yang berbau fitnah atau yang boleh menjejaskan imej orang lain boleh diambil tindakan sibil. Sedar atau tidak, penggunaan video orang lain tanpa kebenaran juga membawa kepada pelanggaran hak cipta. Dalam kehidupan kita ni perlu pilih. Kita nak pilih apa? Kita nak pilih baik ke pilih jahat? Sebab tu ada syurga dan neraka. Nak pilih kebaik ke jahat? So, itu adalah it's all us. Walaupun kadang-kadang kita dididik pada perkara yang mungkin tidak dididik, tidak dipesan oleh mak bapak. Tak semua mak bapak ni rajin berpesan, ya. Tetapi saya rasa dengan adanya media sosial sekarang, kita pilih yang baik-baik, kita dengar yang baik-baik supaya kita belajar. So kawanlah kawan yang baik-baik, ya. Itu antara perkara-perkara yang saya rasa untuk jadi orang yang lebih beradab, begitulah. Tiga jirim yang kita biasa dengar adalah pepejal, cecair dan juga gas. Jadi sebenarnya gas boleh dibahagikan kepada dua lagi, iaitu gas yang dipanaskan dan gas yang disejukkan. Yang disejukkan kita panggil dia sebagai Einstein-Bose condensate, dan satu lagi gas yang dipanaskan kita namakan dia sebagai plasma. Jadi hari ini kita nak tunjuk plasma. Okey, so kalau kita tengok di sini, plasma tu akan melalui tangan saya. Plasma adalah gas yang dipanaskan. Selain daripada itu, dia mempunyai elektron-elektron yang terlepas daripada molekulnya. Kalau elektron terlepas, kenapa? Jadi kita nak tengok eksperimen ni. Okey, jadi bila saya letakkan lampu Kalimantan di tiub plasma, lihat bagaimana elektron melalui tiub ini dan menyalakan lampu. Jadi kalau kita asingkan, dah tak menyala lagi. Dan kita kembali ke sini, lihat bagaimana lampu Kalimantan boleh menyala. Dan satu lagi, mesti tahu manusia yang terdiri daripada 70% air adalah konduktor yang bagus.
Pihak berkuasa kesihatan Amerika Syarikat meluluskan suntikan penggalak COVID-19 jenis Pfizer untuk kanak-kanak seawal 12 tahun. Masa menunggu antara vaksinasi awal dan dos tambahan juga dikurangkan daripada 6 bulan kepada 5 bulan untuk semua peringkat umur. Keputusan itu dibuat oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA selepas varian Omicron dikesan mudah berjangkit dan ketika pelajar kembali meneruskan sesi pembelajaran selepas cuti sekolah. FDA turut meluluskan dos penggalak vaksin Pfizer-BioNTech untuk kanak-kanak kurang daya imun antara 5 dan 11 tahun, termasuk individu yang menerima pemindahan organ. I want to get vaccinated because it's way better and less chances of getting COVID. And I really don't want to get COVID, so I'm really happy that I'm getting it. It's not the very same to receive the remote school lessons. That is not helping anyone. So the more they get vaccinated, they will continue their school lessons as usual, and that's the best for everyone. Bagaimanapun, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit AS masih perlu memberikan kelulusan terakhirnya dan keputusan itu dijangka diperolehi dalam beberapa hari akan datang. Amerika Syarikat kini mencatatkan purata kira-kira 400,000 kes COVID-19 baru setiap hari. Rekod tertinggi sejak wabak itu bermula 2 tahun lalu menurut data yang dikumpul oleh Universiti Johns Hopkins. Kemasukan ke hospital juga meningkat namun kekal di bawah paras tertinggi yang dicatatkan setahun lalu. Di Kanada, semua sekolah di Ontario, wilayah paling padat, ditutup bermula semalam susulan kebimbangan penularan jangkitan COVID-19 dicetuskan varian Omicron. Pengumuman dibuat Ketua Menterinya Doug Ford yang mendakwa wilayah itu seakan dilanda tsunami varian baru COVID-19. Walaupun tindakan itu mendapat bantahan daripada sebilangan ibu bapa, namun ia merupakan langkah terbaik. Sekatan baharu yang menyeluruh itu menyaksikan sekolah ditutup kepada pembelajaran secara bersemuka sehingga 17 Januari depan. Selain itu, gimnasium dan pawagam turut ditutup, manakala dine-in di restoran tidak dibenarkan. Sekatan termasuk mengurangkan had perhimpunan kepada 5 orang di dalam dan luar rumah. Dalam pada itu, India turut memulakan program vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak berusia 15 hingga 18 tahun bagi mencegah risiko peningkatan jangkitan akibat varian Omicron. Pihak berkuasa menyasarkan untuk memberikan dos pertama kepada 3.6 juta remaja minggu ini. Bagi tujuan itu, pusat vaksinasi di sekolah swasta dan awam akan ditingkatkan 2 kali ganda. Susulan pihak berkuasa sekolah diarah melaporkan data vaksin harian kepada pihak berkuasa negeri. Sebanyak 37,379 kes baharu COVID-19 dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu dengan 124 lagi kematian. Manakala jumlah kes membabitkan varian Omicron mencecah 1,892 kes. Minggu lalu, Kementerian Kesihatan mengesahkan kerajaan hanya akan memberikan remaja vaksin Covaxin Bharat Biotech kerana ia satu-satunya vaksin dengan penyenaraian penggunaan kecemasan untuk kumpulan usia 15 hingga 18 tahun. Golongan dewasa di India memperoleh Covaxin iaitu vaksin AstraZeneca di bawah jenama Covishield dan Sputnik V. Masih di Buletin Didik, ke laporan sukan. Selepas misi gagal pada kejohanan bola sepak AFF yang membawa kepada peletakan jawatan Tan Cheng Ho selaku Ketua Jurulatih Harimau Malaya, tumpuan terus terarah kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dengan satu lagi tugasan penting yang bakal dihadapi, iaitu kelayakan Piala Asia 2023 yang dijadwal berlangsung pertengahan tahun ini. Peminat bola sepak tanah air kini menanti apakah tindakan drastik yang bakal dilakukan menjelang kempen kelayakan Piala Asia 2023 Jun nanti. Ia juga menjurus kepada persoalan siapakah bakal pengganti Tan Cheng Ho untuk mengendalikan Harimau Malaya. Berbaki 5 bulan, FAM seharusnya sudah mengenal pasti Ketua Jurulatih Harimau Malaya untuk persiapan yang lebih tersusun dan tidak tergesa-gesa. Kegagalan pada saingan Piala AFF di Singapura baru-baru ini mesti dijadikan iktibar, antara puncanya persiapan singkat. Antara yang bersuara bekas pengarah teknikal FAM Dato' Ong Kim Swee yang pernah membimbing skuad Harimau Malaya. Dah tentu pihak FAM amat tertekan ketika ini setelah tidak layak pada Piala AFF, banyak kritikan-kritikan. Sama ada kritikan yang membina ataupun tidak, mereka harus menumpukan pada persiapan Piala Asia yang akan datang. Jika pihak FAM ingin membuktikan yang mereka
masih lagi berkaliber, saya percaya mereka akan memberikan tumpuan sepenuhnya. Selain kebimbangan menghadapi pusingan kelayakan Piala Asia, peminat bola sepak tanah air juga tertanya-tanya apakah kriteria FAM kali ini untuk memilih ketua jurulatih skuad kebangsaan. Hangat dikaitkan dengan jawatan itu, ketua jurulatih Kuala Lumpur City Boyan Hodak dan bekas pengendali Singapura Tatsuma Yoshida. Siapa juga pilihan FAM, mereka harus bijak menilai untuk memastikan pengendali baru mampu meningkatkan prestasi dan martabat Harimau Malaya. Kejohanan terbuka India di New Delhi pada 11 hingga 16 Januari ini pasti menjadi tumpuan peminat badminton tempatan. Ia apabila beregu campuran kebangsaan yang baru digandingkan Chan Peng Soon dan Valerie Seo bakal membuat penampilan pertama mereka. Menurut Chan Peng Soon, dia tidak menetapkan sebarang sasaran pada kejohanan sulungnya bersama Valerie. Bagaimanapun Peng Soon yang berbeza umur 14 tahun dengan Valerie, nekat mereka akan berusaha sebaik mungkin. Peng Soon mengakui Valerie pemain yang sangat laju tetapi masih banyak kemahiran beregu campuran yang mesti dipelajari. Valerie 19 tahun sebelum ini bergandingan bersama Lau Yiyuan dalam acara beregu wanita. Fokusnya kini mencari keserasian secepat mungkin bersama Peng Soon. Pada 10 Disember lalu, Valerie dipilih sebagai gandingan baru Peng Soon selepas pemain senior itu mengumumkan berpisah dengan Goh Liu Ying. Peng Soon dan Liu Ying bergandingan selama 13 tahun dengan pencapaian tertinggi mereka meraih pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016. Dalam perkembangan lain, bekas juara remaja dunia Goh Jin-wei mengakui akan terus beraksi sebagai pemain persendirian buat masa ini walaupun telah menerima tawaran untuk kembali ke pangkuan BAM. Jin-wei yang berasal dari Pulau Pinang menjelaskan dia terpaksa menolak tawaran BAM kerana tidak dapat memberi komitmen 100% selain masalah kesihatan yang dialaminya. Pemenang pingat emas kejuaraan dunia remaja 2015 dan 2018 itu juga tidak mahu merampas peluang pemain lain dengan menyertai semula pasukan kebangsaan pada masa ini. Dia bagaimanapun akan berusaha untuk kembali ke tahap sebenar sebelum beraksi semula untuk pasukan kebangsaan. Juara Sukan C 2017 itu mengejutkan dunia badminton dengan mengumumkan persaraan pada September lalu dengan alasan pemulihan yang panjang selepas pembedahan di perutnya pada 2019. Bagaimanapun, Jin-wei kembali beraksi sebagai pemain persendirian di Purple League Pro Am 2021 baru-baru ini membantu Butterworth BC menduduki tempat kedua. Baik, antara rangkuman sukan antarabangsa malam ini, Argentina menghampiri fasa separuh akhir tenis ATP, juga gegasi Spanyol Barcelona perkenal tonggak baru. Federico Del Bonis berjaya menghadiahkan mata pertama Argentina menerusi kemenangan straight set 7-6, 6-1 ke atas Mikhail Pervolarakis. Saingan tambah rancak pada permainan kedua. Diego Schwartzman menentang Stefanos Tsitsipas. Tewas set pertama 6-7. Schwartzman bangkit pada dua set berikutnya dengan kemenangan 6-3, 6-3. Ketinggalan 0-2. Chris nyata belum mahu mengalah menerusi gandingan Marcos Carlo Belonis, Petro Tsitsipas yang berdepan Maximo Gonzalez, Andres Molteni. Menang set pertama 6-3. Gonzalez Molteni bagaimanapun tewas 4-6 di set kedua. Set penentuan menyaksikan kebangkitan pasangan Argentina yang menang 11-9. Argentina kini mengungguli kumpulan D dengan 2 kemenangan berturut-turut. Sementara itu, Chile catat kemenangan pertama dalam aksi kumpulan A selepas bangkit menewaskan Serbia 2-1. Chile ketinggalan apabila Alejandro Tabilo tewas kepada Filip Krajinovic 4-6, 6-3, 6-7. Kedudukan terikat 1-sama apabila Christian Garin menewaskan Dusan Lajovic yang terpaksa menarik diri akibat kecederaan pada set ketiga. Mata kemenangan Chile diperoleh menerusi gandingan Tabilo dan Marcelo Tomás Barrios Vera yang menundukkan Nikola Cacic, Mate Sabano dalam aksi 3 set 6-4, 3-6, 10-7. Dalam perkembangan lain, Barcelona memperkenalkan Ferran Torres sebagai pemain baru gegasi Spanyol itu di Nou Camp. Barca menandatangani penyerang berusia 21 tahun itu dari Manchester City dengan bayaran 55 juta euro. Mereka dilihat mengambil langkah segera mengukuhkan jentera serangan. Berikutan persaraan mengejut Sergio Aguero yang mengalami masalah jantung. Torres pernah beraksi bersama Valencia sebelum menyertai City dengan reputasi sebagai salah seorang penyerang muda terbaik di Eropah. Dia menjaringkan 16 gol dalam 43 perlawanan ketika bersama City. LC Liga Perdana Inggeris, Wolves berjaya menamatkan penantian 42 tahun di Old Trafford selepas menundukkan Manchester United 1-0. Ketika permainan seakan berakhir dengan keputusan seri, pemain tengah Wolves Joao Moutinho menjaringkan gol kemenangan 8 minit sebelum perlawanan tamat. Ia kemenangan pertama Wolves di Old Trafford sejak 1980.
manakala ini kekalahan pertama Ralf Rangnick selaku pengurus sementara United. Laluan Golden Ring yang menjadi tumpuan pelancong di Rusia diterjemahkan dalam bentuk model miniatur. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Saya Khairi Azam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.